lagi dalam Pesona XY, serasi di hati amboi. Saya tengok tadi Hafiz sedapnya makan marshmallow tu, tak ajak saya pun. Bukan awak yang cocok ke? Bukan Janganlah bocorkan rahsia. Jangan bocorkan rahsia. Saya mulakan tahun baru dengan manis-manisan supaya hidup saya sentiasa manis untuk 2022. Macam itulah kalau orang tengah berdarah manis, tak nak kahwin tak lama lagi. Semua ni manis, dia Okey, makan. kita tak cerita pasal darah manis. Kita cerita pasal kemanisan untuk 2022. Zahira, kita nak perkenalkan kepada anda semua tetamu untuk episod pertama 2022. Dulu tahun lepas kita jumpa secara talian. Hari ini kita jumpa depan-depan, rupanya seorang pendekar. Pendekar, lengkap. Ikut tema juga. Betul. Asal baru, kehidupan baru. Kita perkenalkan Ustaz Muhammad Fadil Samin, Perunding Motivasi Keluarga. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Okey, Hafiz. perjalanan ke puncak Bukit Istana Lembu ni semua okey ya? Okey, alhamdulillah sangat luar biasa, sangat menyeronokkan. Yang penting tenang dan mendamaikan. Betul. Itulah yang kita mahukan untuk 2022, tenang, mendamaikan. Baik Ustaz, saya nak mulakan. Kita tak banyak masa tapi kita nak cerita banyak untuk tahun yang akan datang, tahun 2022 ini. Kalau saya tanya persoalan berkenaan dengan azam ini, seolah-olah klise sangatlah. Semua orang ada azam dan sebagainya. Tapi untuk 2022 kali ini, apa sebenarnya untuk kita ubah persepsi, penglihatan kita, perspektif kita untuk tahun 2022 ini Ustaz? Baik. Hafiz, Zafira, untuk tahun 2022, bagi saya tahun 2022 adalah tahun kebangkitan. Sebab kita lalui satu tahun yang sangat-sangat perit, yang mana kita tahu semua rakyat Malaysia terutama di dunia melalui satu situasi yang sangat getir dengan adanya COVID-19. Tapi saya kena percaya, Fiz, bila kita lalui satu saat itu, kita kena lalui dengan positif. Sebab bila kita sentiasa positif, saya kena percaya semua orang akan dapat hari ini hikmah dan kemanisan yang Hafiz sebut tadi tu. Itu yang kita mahukan. Di tahun 2022. Dan saya mengambil satu formula yang mungkin boleh diamalkan oleh semua penonton, termasuk kita, iaitu formula SPM, Fiz. SPM. Yang pertama, SPM. Oh, rumah nak kena catat. Rumah SPM, catat. Nak kena catat ni. Yes, bila kita nak lalui satu tahun yang sangat penting, yang sangat bangkit bagi saya, SPM formula yang bagi saya kita boleh amalkan. Apa dia? S yang pertama adalah syukur. Sebab bila mana kita lalui satu orang kata tahun yang baharu, tahun yang kita nak bangkit, kita kena bangkit dengan rasa syukur, Fiz. Bila kita syukur, insya-Allah Allah akan berikan hari nikmat yang bertambah untuk kita. P yang kedua adalah positif. Kadang-kadang mindset kita ni kadang-kadang, Fiz, Zafira, negatif. Kan? Susahlah, payahlah, peritlah. Tapi ini adalah masa untuk kita bangkit. Dan nak dapatkan kebangkitan itu, kita kena sentiasa positif. Sebab kita yakin dan percaya, orang yang positif sentiasa laluinya dengan tabah sesukar mana pun, Fiz. InsyaAllah dia akan dapat capai apa yang mereka mahu. Dan yang paling penting, Fiz, M. Apa dia M agaknya? Muhasabah diri. Muhasabah diri. Sebab kadang-kadang setiap apa yang kita lalui, Fiz, ada perkara yang perlu kita perbaiki. Betul tak, Zafira? Sebab bila kita perbaiki diri, insya-Allah kita akan lalui satu tahun 2022 ini yang kita nak bangkit, yang kita dapat kemanisan, tetapi dalam masa yang sama kita perbaiki diri menjadi orang yang lebih baik pada masa akan datang. Tak adalah orang kata azam tapi tak capai-capai. Kan? Bila kita muhasabah, insya-Allah kita akan capai dan insya-Allah kita akan perbaiki apa yang patut. Kita ada formula syukur, SPM. Syukur, positif, muhasabah. Ya, tiga ni penting. Tanamkan SPM. dalam jiwa. Ya, tanamkan dalam jiwa. Tapi kalau nak berjaya juga, kita ni semua ada cita-cita, tapi nak merealisasikan cita-cita itu sendiri, apa langkah pertama yang perlu kita lakukan kalau kita amalkan tiga konsep ni tadi? Syukur, positif dan juga muhasabah. Baik, disebut pasal azam, Zafira, semua orang hari ini saya yakin dan percaya masuk tahun baru je ada azam. Tahun baru ada azam. Tapi tak capai-capai azam tu. Tak capai-capai. Asyik tangguh je. Asyik tangguh je kan. 3 bulan pertama je kadang-kadang tu berjaya kan? Betul. Jadi Fiz, bila sebut pasal azam ni, macam mana nak realisasikan impian, cita-cita ni, saya teringat apa kata-kata yang disebutkan oleh Abraham Lincoln. Abraham Lincoln pernah sebut apa tahu, Fiz? Dia kata, commitment is what transforms a promise into reality. Maknanya komitmen ni adalah apa-apa yang boleh mengubah janji menjadi satu realiti. Ada orang nak berjaya tapi tak jaga komitmen. Macam Zafira cakap tadi, 3 bulan je. Lepas tu, Masya Allah, sadaqallahul azim kan. Sebab itu mungkin juga saya boleh berkongsi pada semua para penonton dan juga untuk kita hari ini, ada satu lagi formula yang mungkin kita boleh amalkan. Apa dia tahu? Senang je. 3B. Okey, 3B pula. Okey, Ini bagus ni untuk penonton-penonton kita ni. Ah. 3B. B yang pertama, kalau kita nak capai impian kita adalah big why.
Kita Big kena why. ada big why yang jelas. Apa itu big why? Iaitu persoalan kenapa aku Big kena why. berjaya. Sama ada untuk anak-anak pelajar, untuk ibu bapa, untuk masyarakat, untuk peniaga atau siapa-siapa je. Nak berjaya kena ada big why yang jelas. Bila mana kita nampak aku kena berjaya sebab ini, insya-Allah datanglah apa juga cabaran, dia tetap berdiri dan lakukan terbaik untuk apa yang dia mahukan. Yang pertama. B yang kedua adalah bila kita mahu bermula. Sebab ada orang kan kata, saya contoh, ada orang ada azam nak kurus. Betul. Terus, alhamdulillah. Sebab saya kena percaya, itu antara hari ini azam yang ramai rakyat Malaysia terutamanya mahukan. Dan jangan lupa Zafira Hafiz, baru-baru kita pun dapat fakta, Malaysia antara nombor 1 Ya, obesity. rakyat yang obesity. Ya, Kan? betul. Maka Dia hampir tak ramai. masuk senarai. Aduh. Ibro je. Tahun baru. Jadi dia kena bila mahu bermula kan, contoh ini kita kongsi lah. Macam saya sendiri dulu berat saya obesity sangat 100 lebih. Saya pernah tengok gambar tu. Kan pernah tengok kan. Nanti kita tunjuk. So sekarang ni dah turun more daripada 20 kg. Walaupun belum lagi kurus sepenuhnya, tapi dalam proses. Sebab kita kena letakkan benda tu dengan jelas, BY tadi, dan bila mahu bermula. Bila kata kita mahu bermula, mula terus. Ya. Jangan bertangguh. Sebab itu yang kadang-kadang bila bertangguh, maka apa impian dan cita-cita kita tak akan tercapai. Dan B yang ketiga yang paling penting adalah buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Kadang-kadang Benar, ada kan. Buat Contoh kan, katakanlah si Ali contoh, dia nak kurus, maka itu impian dia. So dia ada big why dia. Saya nak kurus sebab apa? Nak jaga kesihatan mungkin, nak beribadah dengan lebih baik mungkin, nak nampak lebih muda mungkin. Tapi bila dia letakkan saya nak bermula bila? Okey, nak bermula daripada hari ini contoh. Tapi kenalah ada konsisten. Maknanya Disiplin. kena berterusan, disiplin. Barulah kita buat sungguh-sungguh. InsyaAllah segala cita-cita, impian dan realisasi itu akan dapat direalisasikan agar kita dapat apa yang kita mahukan. Okey, InsyaAllah. big why bila mahu bermula, Buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Okey, Mudah Ustaz, je. tadi kita kongsi SPM. Yang saya tertarik adalah berkenaan dengan fikir yang positif. Tapi saya cuba kaitkan dengan apa yang kita lalui 2 tahun lepas, 2019, 2020. Tak boleh keluar ke mana, pandemik, tak boleh jumpa ibu ayah dan sebagainya. Ada sesetengah orang ini seolah-olah kalau nak masuk 2022 ini, mereka menganggap bahawa habislah 2022 malang, masih lagi menangguk di air keruh, masih lagi menganggap tidak tuah itu, masih lagi menganggap tahun-tahun itu malang bagi mereka. Adakah ini satu cara yang baik untuk kita mulakan 2022, atau bagaimana kita nak mengambil 2 tahun yang tidak bernasib baik itu untuk kita jadikan satu sudut pandang yang lebih positif untuk kita melangkah ke 2022? Baik, Fiz. Sebenarnya kita kena faham, setiap apa yang berlaku, Fiz, ada hikmahnya. Kadang-kadang Allah turunkan hari ini ujian, Allah turunkan hari ini cabaran pada kita. Sebenarnya bagi saya satu, nak kuatkan kita kembali. Nak kuat dari dalaman kita, mindset kita. Sebab mungkin sebelum-sebelum ni kita terlalu hari ini leka. Mungkin kita terlalu cuai, kan? Menyebabkan hari ini Allah hantar satu perkara yang menyebabkan kita tersentak. Sebab itu saya nak pesan kepada rakyat Malaysia, kepada kita semua, apa yang berlaku selama 2 tahun ini adalah proses untuk kita reset kembali. Kadang-kadang kita tak perasan, Zafira, ada perkara-perkara yang kita buat itu hari ini adalah perkara yang boleh merosakkan kita, yang boleh hari ini merosakkan masyarakat kita. Maka di sinilah kita mengambil pendekatan, letakkan dalam diri, mindset kita, perbaiki. Cuba renung dalam diri sebenarnya apa yang Tuhan tunjuk kat kita hari ini adalah proses untuk kita hari ini perbaiki dan reset balik. Saya suka hari ini satu perkataan dipanggil reset diri. Kan maknanya kalau kita hari ini tersentak atau kadang-kadang kita hari ini dalam keadaan kita nak buat tapi tak dapat buat, tapi kita kena duduk tomak dina, kena fikir, kena renung apa yang boleh hari ini kita perbaiki. Sebab itu bagi saya lah 2 tahun adalah proses untuk sama-sama kita merenung. Muhasabah Sama-sama tadi. kita muhasabah. So jangan kita letakkan dalam mindset kita ni, tak boleh. Tahun 2022 ini adalah tahun yang akan lagi menjahanamkan hari ini lagi kehidupan kita. Terutamanya saya kesian bagi peniaga-peniaga. Betul tak kan? Betul. Orang yang berniaga, terutamanya bagi mereka yang ada anak-anak yang nak belajar keciciran. Saya selalu pesan pada anak-anak pelajar, jangan jadikan ini sebagai asbab kepada kita tak rasa termotivasi, tak rasa tak semangat untuk teruskan kehidupan dan belajar.
tapi jadikan ini sebagai proses pemangkin, bangkit untuk kita jadi yang lebih terbaik pada masa akan datang. Bangkit bersama. Bangkit untuk menjadi yang lebih terbaik ni. Seiring juga dengan pendidikan. Kalau kita tengok kan, Isu hujung tahun lalu ya Allah, penuh dengan pelbagai menyedihkan. isu yang berkait dengan pelajar, ibu bapa dan sebagainya kan. Ini juga saya rasa penting untuk ibu bapa ambil tahu untuk memperbaiki kepribadian anak-anak, untuk membentuk anak-anak mereka untuk menjadi seorang insan yang lebih baik dari segi sasiah dan juga pendidikannya. Jadi apa yang sebenarnya persediaan yang ibu bapa ini perlu lakukan agar sasiah itu seiring dengan pendidikan ilmu yang tinggi itu sendiri? Sebut pasal persoalan ni kan Zafira, saya teringat isu yang kita dengar baru-baru ni kan. Yang mana kita lihat ada isu bullying yang berlaku di kalangan anak-anak, sehingga kita lihat ada yang dibuang sekolah. Dan bukan itu saja, termasuk hari ini kita tengok sia-sia anak-anak pelajar terhadap guru-gurunya. Betul. Maki guru-gurunya di media sosial. Dan kita nampak seolah-olah ini menjadi normalisasi. Sebenarnya benda ini adalah satu ancaman tau bagi kita, terutama bagi ibu dan ayah. Secara tak sedar. Ya. Sebab itu ada beberapa perkara yang mungkin saya boleh kongsi pada ibu dan ayah. First sekali, saya teringat kata-kata yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Dia bagi tahu kunci utama dalam nak mendidik anak-anak adalah ibu bapa perlu menjadi role model, ikon kepada anak-anak itu sendiri. Sebab apa? Anak-anak pada hari ini, Zafira, dia lebih mudah belajar daripada apa yang mereka lihat berbanding apa yang mereka dengar. Contoh hari ini, zaman sekarang ni kita boleh panggil zaman screenagers. Everything di screen. Di screen. Betul kan? Screenagers. Screenagers. Saya memanggilkan satu istilah screenagers. Avengers tadi. Screenagers. Screenagers. Bayangkan contohlah Hafiz besok kan dah berkahwin, kata nak kahwin. Allah amin. Okey. Kan? Contoh kan. Everything nanti hari ni kita boleh show off di screen. Dan anak-anak ni juga, terutamanya anak-anak zaman sekarang hari ni, mereka boleh capai apa dan yang mereka nak adalah melalui screen. Dulu waktu saya kecil dulu Zafira, Hafiz, saya teringat ada satu istilah dipanggil dunia tanpa sepadan. Kalau kita masih ingat zaman kecil kan. Dan hari ini benar-benar berlaku. Dunia tanpa sepadan. Kita tengok hari ini masyarakat kita boleh tengok apa saja mereka nak lihat tanpa ada apa-apa hari ini bantahan, sepadan, blocking yang menyebabkan anak-anak hari ini mudah terpengaruh. Sebab itu ada dua perkara yang saya nak pesan pada ibu dan ayah. Pertama sekali, paling penting ibu ayah kena jadi ikon, role model. Suri teladan yang baik. Ini untuk Hafiz lah yang nak kahwin. InsyaAllah kena lagi. Satu lagi. Amin. Ilmu yang baik. Ya. Dan yang kedua Zafira, paling penting adalah sebagai ibu ayah kena ada hari ini rule buat anak-anak. Hari ini saya nampak kan kadang-kadang anak-anak hari ini terlalu bebas. Mereka bukan tak boleh bebas. Contoh, kita tak boleh menyekat kebebasan mereka menggunakan aplikasi media sosial dan sebagainya. Ini zaman mereka. Tetapi kita kena ada rule. Kena ada apa yang boleh, apa yang tak boleh, supaya anak-anak ni terdidik dan kehidupan mereka ni nampak, oh benda ni boleh dilakukan, benda ni tak boleh. Dan tak boleh, kita kena nyatakan kenapa. Sebab tahun 2022 adalah tahun yang sangat mencabar, Zafira. Kenapa? Bila kita lihat dengan media sosial yang semakin berkembang, teknologi yang semakin berkembang, kita pula nak ke arah 5G sekarang ni. Makin terbuka. Lebih terbuka. Maka ini adalah satu hari ini, orang kata, cabaran bagi ibu bapa dalam nak mendidik anak-anak di era hari ini yang mana everything di hujung jari. Jadi ibu ayah sekalian, kita tak boleh mendidik anak-anak secara tradisional seperti mata, tapi sebagai ibu bapa juga kena mantapkan ilmu parenting mereka, bagaimana nak mendidik anak-anak di zaman yang cukup mencabar pada hari ini. Sebab itu saya suka kalau ada ibu ayah hari ini, bukan sekadar hari ini kita didik seperti dulu, tapi ibu ayah juga hari ini perlu ada hari ini konsep VAK. Apa itu VAK? Visual. Bagi anak-anak hari ini boleh belajar daripada apa yang mereka lihat. Auditory, mereka belajar dari apa yang mereka lakukan. Auditory, mereka dengarkan. Dan kinestetik, iaitu anak-anak apa yang mereka belajar daripada apa yang mereka lakukan. Bersamalah dengan anak-anak pada zaman sekarang. Anak-anak tak boleh dibiarkan saja, Zafira. Sibuk-sibuk mana pun kita kena ada quality time dengan anak-anak supaya anak-anak boleh ini yang dikatakan pendidikan bermula daripada rumah. Ibu bapa itu paling penting. Mungkin Ustaz, minit-minit terakhir ini, tadi kita dah pesan kepada ibu bapa, keluarga misalnya, tapi ini khusus mungkin pesanan akhir kepada mereka, khususnya remaja di sana, anak-anak muda, untuk kembali bangkit untuk 2022 ni, apa yang mereka perlu tekankan selain daripada disiplin, positif, muhasabah dan lain-lain tadi, Ustaz? Baik, kepada hari ini anak-anak muda khususnya. Paling penting adalah saya nak pesan di tahun 2022 ini adalah tahun yang sangat mencabar. Selain seperti apa yang disebutkan oleh hari ini Hafiz dan juga Zafira tadi, satu benda yang saya tekan adalah about jati diri kita.
Kerana apa? Kalau kita lihat pada hari ini, jati diri anak-anak dan masyarakat kita, terutama usia muda saya, semakin rendah, semakin luntur. Sebab itu, kalau kita lihat hari ini, Masya Allah, dengan aura yang kita paparkan hari ini, Terbangkitkan semula. Semangat pendekar. Wah, kan? Kita mengharapkan juga masyarakat di luar sana hari ini, mulakan hari ini 1/1/2022 hari ini adalah satu kebangkitan kita, semangat kita untuk kita menjadi rakyat Malaysia yang lebih maju, berdaya saing dan yang paling penting lebih positif dalam setiap apa yang mereka lakukan, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah, Sama-sama amin. kita harapkan Zahira satu perkongsian yang sangat menarik untuk kita mulakan hari Sabtu ini, tahun yang baru. Untuk anda, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fadli Samin, perunding motivasi keluarga. InsyaAllah kita akan jemput lagi untuk kita bincangkan, untuk kita melihat masalah-masalah tertentu yang perlu kita selesaikan dengan cara yang lebih efektif, Zahira. Ya, bahagia itu bukan melihat apa yang kita miliki, tetapi kita sebenarnya bagaimana kita meraihkan apa yang kita miliki. Betul, Zahira. Kita nak berehat seketika. Cahaya ini menerangi seperti mana kita menerangi 2022. Jadi kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini, Pesona XY Serasi di Hati.